Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Matematik pada hari ini. Hari ini kita akan sambung pembelajaran kita di dalam tajuk ukuran, iaitu ukuran jisim. Jom. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan ukuran jisim? Ukuran jisim merujuk kepada ukuran untuk mengukur berat sesuatu objek. Bermaksud jisim ni, apabila kita mendengar perkataan jisim, secara tidak langsungnya kita akan teringat dengan perkataan berat. Sebab jisim ni sering kali dikaitkan dengan berat sesuatu objek. Jadi kalau ukuran jisim, dia merujuk kepada macam mana kita nak ukur berat sesuatu objek tu. Dalam unit apa, caranya bagaimana. Itulah yang kita akan belajar pada hari ini. Apakah unit-unit yang digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek? Yang kedua, bagaimana untuk membaca ukuran di dalam penimbang. Okey, pertama sekali, apakah alat-alat yang boleh digunakan untuk menimbang berat sesuatu objek? Kita ada beberapa alatan, antaranya seperti ini. Penimbang ni kita biasa lihat di kedai-kedai runcit. Kalau mak kita beli ayam, beli sayur ke apa kan, dia akan menggunakan penimbang ni. Ni namanya neraca manfaatan. Biasanya dia digunakan di kedai-kedai runcit lah untuk menimbang barang-barang harian yang tidak terlalu berat. Okey, ini yang ni saya rasa kalau mamak kita mesti dia tahu ini apa dia. Sebab hampir setiap rumah ada penimbang ni. Ini adalah penimbang dapur ataupun neraca dapur. Okay. Penimbang ni digunakan untuk mengukur bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kek, membuat biskut. Kiranya ini adalah penimbang kalau kita gunakan dalam masakan. Okay, yang ini confirm semua orang tahu. Ini adalah penimbang berat badan untuk mengukur berat badan manusia. Okey, dan ini adalah penimbang elektronik, di mana penimbang ni, alat ini dia digunakan untuk mengukur objek secara digital. Maksudnya dia punya sensitivity dia, bacaan dia lebih tepat kalau kita menggunakan penimbang elektronik. Seterusnya, mari kita kenali unit-unit yang boleh digunakan dalam pengukuran jisim. Okey, pertama sekali, unit yang kita akan belajar hari ini ialah gram. G-R-A-M, gram, bukannya garam. Baca betul-betul, itu adalah gram. Unit pertama ialah gram. Simbolnya apa? Simbolnya ialah huruf G kecil. Ingat ya, gram simbolnya adalah G kecil. Seperti mana yang telah kita belajar dalam pengukuran panjang sebelum ni, sebutannya tetap gram, tetapi penulisan saja. Secara tulisan kita boleh tulis secara ringkas menggunakan simbol iaitu huruf G, gram. Tapi bila kita baca, bila kita sebut tetap sebutannya adalah gram. Walaupun kita hanya menulis G, tetapi simbolnya G kan, tetapi bacaannya tetap gram. Okey? Dan simbol unit gram simbolnya ialah huruf G kecil. Bila kita nak guna gram, gram ni dia sesuai untuk digunakan apabila kita menimbang objek yang ringan, timbangan yang ringan. Yang kecil-kecil lah. Contohnya seperti apa? Seperti sayur, biskut, roti, cupcake ataupun kek cawan. Ini sesuai digunakan untuk objek-objek ni disesuai digunakan unit gram. Sebab objek-objek ni dia biasanya dia tidaklah terlalu berat, dia ringan-ringan je. Dan dia biasa dia datang dalam pack yang saiz yang lebih kecil. Macam biskut, pendek je kan, dia taklah banyak mana. Contoh pertama seperti roti. Kalau roti, kau perasan dekat pack pembungkusan makanan, biasanya dia akan sertakan maklumat berat makanan tersebut. Contohnya kalau kat roti dia ada tulis 400 gram. Kita nampak roti tu macam besar, tapi dia sebenarnya ringan je, 400 gram. Contoh kedua ialah seperti sayur. Sayur, contohnya seikat sayur ni beratnya ialah 250 gram. Ingat, sebutannya masih lagi gram, walaupun kita tulis menggunakan simbol 250 G. Itu secara penulisan. Tetapi kalau kita baca, sebutannya tetap gram. Seterusnya, unit yang kedua ialah kilogram. Kalau tadi kita ada gram, yang ni kita ada
kilogram. Kilogram ni simbolnya ialah apa? Simbol yang digunakan ialah kg. Bukannya kampung. Kg ni bukan kampung tetapi kg yang merupakan singkatan kepada kilogram. Okey, kilogram ni dia sesuai digunakan untuk menimbang timbangan yang berat. Itu adalah kilogram lah. Bermaksud kalau gram tadi kita sesuai digunakan, kita sesuai gunakan gram untuk menimbang objek yang ringan, yang kecil. Tetapi kalau kilogram ni dia sesuai digunakan untuk menimbang berat yang lebih berat, yang lebih besar lagi. Kenapa kilogram ni sesuai digunakan untuk menimbang objek yang lebih berat? Kerana 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Okey, faham? Okey, 1 kilogram bersamaan 1000 gram. So kalau sesuatu objek tu mempunyai berat sebanyak 2 kilogram, 2 kilogram ni dia bersamaan dengan 2000 gram. Awak bayangkan 2000 gram tu banyak, macam itulah bersamaan dengan 2 kilogram. Sebab itulah kilogram ni dia sesuai digunakan untuk timbangan objek yang lebih berat, lebih besar. Macam yang saya telah terangkan sebelum ni, kenapa ada unit yang sesuai digunakan untuk mengukur perkara yang lebih besar, ada unit yang lebih kecil. Sebab kalaulah semua unit ni sama, kecil je, nanti kita akan dapat nombor yang lebih banyak, lebih besar. Sebab itulah dalam matematik ni ada unit yang sesuai digunakan untuk objek-objek yang besar, supaya nombor tu dia tak terlalu banyak, masih lagi mudah difahami, untuk kita senang nak buat pengiraan, untuk kita senang untuk faham. Okay? Contohnya macam 1 kilo bersamaan dengan 1000 gram. Kalau semua benda kita ukur dalam gram, pening kepala. Contohnya macam berat saya dalam 50 dan 50 kilogram. Kalaulah saya tukar dalam bentuk gram, dia dah jadi 50,000 gram. Macam pelik kan? Berat awak berapa? Berat saya 50 gram. Fuyo, beratnya 50 gram. Tapi sebenarnya kalau kita tukar dalam bentuk kilo, berat saya 50 kilogram. Nampak tak? Tadi 50,000 dalam unit gram. Kalau kita tukar dalam unit kilogram, nombornya lebih kecil. Kita lebih mudah nak faham, lebih mudah nak kira nanti. Okey? Okey, contoh-contoh yang boleh digunakan. Contoh-contoh objek yang boleh menggunakan unit kilogram. Antaranya ialah seperti buah-buahan, seperti tembikai, buah-buah yang berat, tembikai, durian, beras, surat khabar, berat badan manusia, berat badan haiwan. Ini yang sesuai kita gunakan unit kilogram. Okay, sebagai contoh yang pertama, ayam ni kalau kita timbang, contohnya berat seekor ayam ialah 2 kilogram. Ingat, tengok perasan tak? Penulisan simbol dia, unit dia sama je macam yang ukuran panjang. Kita tulis kat ujung dengan huruf kecil. Gram tadi pun huruf kecil, kilogram pun huruf kecil. Okey. Yang kedua ialah tepung. Tepung ni beratnya ialah 1 kilogram. Ni dah ditulis kat sini 1 kilogram. Okey. Okey, bagaimana nak baca penimbang? Baca penimbang ni mudah je. Okey, ini adalah contoh-contoh cara nak baca penimbang. Kalau kita tengok dekat muka penimbang ni, ni muka dia. Muka penimbang ni, okey, macam mana nak baca penimbang ni? Okey, pertama sekali kita kena tahu berapa nilai senggatan. Masih ingat lagi apa tu senggatan? Senggatan tu kan ni, yang jarum-jarum kecil ni kan. Ya, yang garis-garisan ni. Okey, tengok. Dalam penimbang ni, berapa senggatan dia? Kita tengok betul-betul. Dalam gambar ni, satu senggatan ni nilainya berapa? Nilainya nampak ni, 50. Kita lihat je, senang je. Kalau nak baca penimbang ni, senang je. Kita tengok dekat garisan yang pertama, berapa nilai dia? Okay. Ni nilai dia menunjukkan 50. Tapi dalam unit apa? Dalam unit, kat sini dia guna simbol apa? G kecil. Bermaksud dalam unit gram. Bermaksud setiap senggatan ni nilainya adalah 50 gram. Jadi dia akan bertambah secara 50 gram, 50 gram, 50 gram. Setiap angka ni, setiap garisan senggatan ni, dia akan bertambah secara 50, 50, 50 dalam unit gram. Jadi satu senggatan dia membawa nilai 50 gram.
dan berapa had muatan maksimum had muatan yang kita boleh timbang di atas penimbang ni. Apa maksud had muatan ataupun berat maksimum? Maksudnya kalau kita timbang satu objek, berapa paling berat yang kita boleh timbang menggunakan alat penimbang ni? Berapa paling berat? Okay, berapa paling berat tu senang je nak tengok. Kita tengok dekat sini, senggatan terakhir dia. Kalau senggatan terakhir dia 1000, bermaksud objek ni kita boleh menimbang secara tepat sampai 1000 je. Macam tu. Dia boleh had muatan dia sehingga 1000. Okey, berat maksimum dia ialah 1000 gram ataupun 1 kilo. Biasanya macam ni lah. Kita tengok senggatan terakhir dia berapa. Maksudnya kalau kita letak objek yang melebihi berat 1 kilo atau 1000 gram, 1 kilogram ataupun melebihi 1000 gram, jadi kita punya berat tu dah tak betul, dah tak tepat. Sebab itulah kalau kita timbang menggunakan penimbang, pastikan jarum ni jangan sampai berpusing-pusing-pusing. Tak boleh. Tengok dia boleh pergi sampai mana je. Kalau boleh jangan lebih daripada berat maksimum. Kalau terlebih, bermaksud kita punya nilai timbangan, nilai berat tu nanti jadi tak betul, dia menjadi kurang tepat. Okay, yang kedua, yang penimbang ni pula, berapa nilai setiap senggatan dia? Senang je. Macam saya ajar tadi, kita tengok senggatan yang pertama. Senggatan pertama ni nombor dia berapa? 100. 100 apa? 100 gram. Jadi setiap senggatan ni dia membawa nilai 100, 100, 100, pertambahan 100. Sebab setiap penimbang ni kadang-kadang dia tak sama. Ada penimbang macam tadi, dia bertambah secara 50-50. Ada penimbang yang dia akan tambah secara 100-100. Okey, 200-200 dan sebagainya. Kita kena tengok, sebab itulah macam saya cakap tadi, kita kena tahu berapa nilai setiap senggatan, supaya kita dapat tahu berapa dia punya pertambahan dia. Okey, dan berat maksimum dia berapa? Berat maksimum dia nampak tu berapa? 2000. Jadi berat maksimum yang boleh ditimbang menggunakan penimbang ni ialah sebanyak 2000 gram ataupun bersamaan 2 kilogram. Dan yang ketiga, mari tengok tengok ni. Berapa nilai senggatan, berapa nilai setiap senggat ni? Nilai dia berapa? Jawapannya ialah 1, sebab kita tengok yang pertama kan, angkanya 1. Dan unitnya apa? Tengok kat tengah ni, kilogram. Jadi setiap senggatan ni membawa nilai 1 kilogram. Awak perasan tak? Kenapa dia satu tapi jarak tu jauh betul? Okay, sebab macam saya telah terangkan tadi, 1 kilogram bersamaan dengan 1000 gram. Jadi dia lebih berat. Kalau macam tadi 1000 gram, kalau dalam penimbang gram, senggatan dia lebih rapat, lebih kecil. Kalau kilogram, senggatan dia memang lebih jauh. Sebab kilogram ni memang berat betul. Dan muatan had muatan dia, berat maksimum yang boleh ditimbang menggunakan penimbang ni ialah sebanyak 10 kilogram. Okey, tadi kita dah tahu senggatan-senggatan setiap alat penimbang. Sekarang ni, mari kita belajar cara-cara untuk menimbang jisim objek. Okey, macam mana nak timbang jisim objek? Senang saja. Mula-mula, kita kena pastikan jarum penimbang menunjukkan angka sifar. Kita tak boleh ni. Pastikan jarum penimbang ni menunjuk angka sifar. Betul-betul dekat sifar ni. Kita tak boleh mulakan timbangan kita dengan jarum tu tak menunjuk kat sifar. Kalau jarum tu dia terlebih terkurang, kita kena adjust supaya jarum tu betul-betul tepat menunjukkan dekat angka sifar. Kita tak boleh biarkan jarum terlebih sikit je ni, terkurang sikit je ni, tak boleh. Kita mesti tepat menunjukkan dekat sifar. Okey, bagaimana nak dapatkan jarum penimbang tu menunjuk kat sifar? Dekat bahagian atas ni kita kena kosongkan. Jangan letak sebarang objek. Bila kita letak sebarang objek, jadi penimbang tu dia tak timbang apa-apa. Apabila dia tak timbang apa-apa, jarum tu pun menunjukkan dekat angka sifar. Senang je. Okay, lepas kita dah pastikan dekat atas penimbang ni dah kosong dan jarum pun menunjukkan dekat angka sifar, langkah kedua ialah barulah kita timbang objek secara perlahan-lahan. Kita tak boleh main form, campak, letak. Tak boleh. Kita kena letakkan objek tu secara perlahan-lahan di atas penimbang. Kenapa kena letak perlahan-lahan?
Sebab penimbang ni dia adalah alat yang sangat-sangat sensitif. Dia mudah rosak. Kalau kita kendalikan dengan kasar, dia akan mudah rosak. Sebab tu kita kena letak betul pelan-pelan supaya jarum tu dia boleh bergerak secara pelan-pelan. Bukannya jarum tu terkejut. Kita letak barang, campak barang, jarum tu terus pusing. Janganlah macam tu. Nanti kita boleh mendapat bacaan yang kurang tepat. Sebab nanti sensitivity dia, dia punya tahap ketepatan penimbang tu boleh terganggu kalau kita letak barang tu secara kasar. Nanti lama-lama penimbang tu rosak lah. Jadi kita letak pelan-pelan supaya jarum tu boleh bergerak dengan bertenang, taklah macam tadi terkejut. Okey, lepas kita letak objek di atas alat penimbang ni, maka kita boleh ambil bacaan yang ditunjukkan jarum setelah jarum itu berhenti bergerak. Bila kita letak pelan-pelan, nanti jarum tu bergerak berpusing. Tengok kat mana dia berhenti. Selagi dia bergerak, kita jangan baca. Dia dah berhenti dan diam, baru kita ambil bacaan. Contohnya macam ni. Berat sebiji nenas ni, berapa berat dia? Senang je. Berapa berat dia? Tengok jarum dia. Jarum dia menunjukkan angka 800. Jadi kita tulis dulu 800. Unitnya apa pula? Unitnya jangan lupa. Unitnya berapa? Nampak ni, tengok ni. Penimbang ni dia gunakan unit apa? Gram. Okey? Ingat, dalam penimbang ni kita kena sentiasa hati-hati. Tengok betul-betul. Dekat dia punya ni, dia tulis kilogram atau gram. Kalau dia tulis kilogram, tulislah unit dia kilogram. Kalau kita tengok dia tulis gram, kita tulislah gram. Jangan dia tulis gram, kita nak juga. Saya tak nak, saya suka kilogram. Awak tulis juga kilogram. Dah salah awak punya ukuran. Okey, seterusnya menganggar jisim objek. Seperti mana yang telah saya terangkan, menganggar tu macam mana? Menganggar ni ialah kita main agak-agak. Kita main teka-teka. Agak-agak berapa berat dia? Contohnya dalam gambar ni. Ni kawan kita kata, jisim sebiji cikui ini 60 gram. Sebab bila dia timbang, dia tengok dekat penimbang ni bila dia buat bacaan, oh dia ada 6. Maksudnya 60 gram. Dan kawan kita yang lelaki ni dia cakap, Ali ni cakap, saya anggarkan jisim 2 biji ciku lebih kurang 110. Sebab dia kata, okay, kalau sebiji tu 60, 2 mungkin lebih kurang 110. Lebih kurang, maksudnya dia tak tepat. Bukan betul-betul tepat 120. Dia teka, mungkin mungkin lebih kurang 110 pun. Kalau terlebih pun sikit, kalau terkurang pun sikit. Macam tu. Itu maksud lebih kurang. Dan rakan kita yang sini dia kata, anggaran itu hampir tepat sebab jisim sebenar ialah 120 gram. Maksudnya kawan kita ni tadi Ali kata, okay, kalau sebiji tu 60 kan. Jadi kalau 2 biji, dia teka saya anggarkan lebih kurang 110. Dah hampir tepat. Sebab jawapan yang tepat ialah 120. Okey. Okey, contoh pertama. Mari kita lihat contoh yang pertama. Okey, mari kita anggarkan berat separuh kek ni. Kalau sepotong kek beratnya ialah 240, berapakah anggaran berat bagi separuh kek ni? Macam mana nak kira? Macam mana ni cikgu? Okey. Jawapannya ialah 720. Macam mana saya boleh dapat 720? Macam ni. Kalau awak perasan, separuh kek ni dia kan terdiri daripada beberapa potongan kek. Tengok. Kalau sepotong kek ada 2 ceri, jadi ni ada berapa ceri atas ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sepotong kek tu 2 ceri, ada 2 ceri di atasnya, jadi separuh kek ni dia terdiri daripada 3 potongan kek. Ni potongan pertama, potongan kedua, potongan ketiga. Macam ni saya tahu ada 3 sebab saya tengok atas dia ada 2 ceri, 2 ceri, 2 ceri. Saya anggarkan macam tu. Okey. Jadi jalan kerja dia 240 gram kita tambah sebanyak 3 kali. Sifar tambah sifar tambah sifar, jawapannya ialah sifar. 4 tambah 4 tambah 4, 4, 8, 12. 2 letak 1 atas letak atas. 1 letak atas. 2 letak bawah. 1 bawa ke atas. Okay, 2, 4, 6, 7. Jadi jangan lupa tulis unit. 720 gram. Sebab tu macam tu lah cara saya menganggarkan berat separuh kek tersebut. Okey, kalau beras ni pula,
Satu guni beras ni beratnya ialah 10 kilo. Kalau separuh guni, beratnya berapa? Beratnya ialah lebih kurang 5 kilogram. Nampak? Okey. Okey, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah hubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.